ada satu masa pun saya sampai dah fikir untuk saya dah tak nak hidup lagi. Tapi sebenarnya saya bukan nak mati per se, tapi saya nak apa yang saya rasa, kesakitan, keperitan yang saya rasa tu untuk berhenti. Saya dah tak nak rasa lagi benda tu. Terima kasih untuk semua, takkan ku lupa. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Alhamdulillah bertemu kita di siaran program Temu Bual Bicara Kongsi Kisah, yang mana pada hari ini kita paparkan episod pertama untuk Kongsi Kisah, yang mana kita memaparkan satu episod yang pastinya dekat dengan masyarakat dan juga penduduk ataupun rakyat di Malaysia sendiri. Dan Alhamdulillah pada petang ini kita bersama-sama dengan tetamu undangan kita di studio. Alhamdulillah Puan Anita berwakil kita selaku pengasas dan juga presiden kepada MIASA Malaysia. Alhamdulillah. Apa khabar Puan Anita? Alhamdulillah, baik. Syahira macam mana? Alhamdulillah, setakat sekarang Alhamdulillah lagi lah Puan Anita. Mungkin kalau ke depan nanti kita tak tahu macam mana kan. Tapi dan juga tetamu undangan kita yang kedua, kita ada Baban. Baban ataupun kita mesra panggil Baban, tapi nama sebenarnya Miss Afzan. Jadi Miss Afzan adalah salah seorang kita kata storytelling. Betul, untuk Recover Now PLT. Selamat datang ke studio Puan Anita dan juga Baban. Macam mana datang ke studio? Ada apa-apa ke macam mana untuk pertama kali ke studio kita? Okey ke jalan? Tak tahu sesat ni. Tapi Alhamdulillah sampai juga. Terima kasih jemput. Alhamdulillah. Okey, jadinya untuk pengetahuan Puan Anita dan juga Baban sendiri kan. Jadi untuk topik pertama kita ni adalah berkaitan dengan kita bakal mengulas isu yang mana berkaitan dengan masalah kesihatan mental dalam kalangan masyarakat kita. Jadi pastinya bila kita bercakap pasal masalah kesihatan mental, kalau kita lihat baru-baru ni pun banyak kes yang melibatkan masalah kesihatan mental, terutamanya yang membawa kepada kemudaratan. Macam contoh ada kes yang melibatkan anggota badan beruniform sendiri, yang mana ada orang kata baran, perangai sifat baran sehingga mengakibatkan pembunuhan kepada seorang pelajar. Dan ada juga yang mana berlakunya seorang ibu yang sepatutnya sebagai pelindung tetapi bertindak menikam anaknya kerana tidak membuat kerja rumah sahaja. Jadi mungkin untuk soalan saya yang pertama, apa pandangan Puan Anita sendiri terhadap dengan isu-isu yang berkaitan yang telah saya sebut? Terima kasih di atas soalan. Ini sebenarnya soalan yang sangat penting dan saya suka sebenarnya nak jawab soalan ni. Sebab saya rasa ada banyak salah faham apabila kita membaca berita-berita ataupun memahami berita-berita sebegini, sebab kadang-kadang macam Syahira sebutkan tadi, seorang ibu menikam anak hanya kerana tidak membuat kerja rumah. Sebenarnya ini saya perbetulkan, dia bukan mudah sebegitu untuk seseorang macam Syahira, saya echo balik, seorang pelindung untuk mencederakan anak sendiri. Sebagai seorang ibu, seorang ayah, kita sayang anak kita mungkin kadang-kadang lebih daripada diri sendiri sebenarnya. Jadi apabila kita melihat seorang ibu melakukan sesuatu tragedi ataupun tindakan yang sangat orang kata unfortunate lah kita panggil sudah tentu ada sesuatu yang berlaku yang mungkin tidak di-address. Contohnya mungkin ibu tersebut ada isu-isu lain. Okay? Mungkin isu kesihatan mental, mungkin cabaran-cabaran lain tidak ada solusi, mungkin tidak dibantu, mungkin kurang sistem sokongan, mungkin juga ada isu-isu kesihatan mental tetapi tidak mendapatkan intervensi. Jadi sebab itu sebenarnya penting, macam tadi Syahira sebutkan juga, anggota mungkin badan beruniform yang melakukan satu tindakan yang akhirnya berakhir dengan satu tragedi kematian seorang insan. Jadi apa yang kita perlu fahami di sini, kita jangan menghukum ataupun jangan mudah menghukum tanpa kita ketahui sebenarnya apa sebenarnya the back story-nya. Okay? Dan ini juga menekankan kepentingan untuk kita sendiri menjadi lebih kita panggil what is the word lebih prihatin dan kemudian menimba ilmu. Okay, this is very important and crucial sebab
tak ada insan yang bangun pagi nak mencederakan orang ataupun mencederakan diri sendiri. Banyak perkara perlu berlaku dan banyak faktor perlu hadir, barulah sesuatu tragedi itu berlaku. Dan juga kita di media juga kita kadang-kadang mungkin sering menghukum ataupun menterhadkan kepada ini adalah isu kesihatan mental contohnya. Tanpa kita fahami juga ada elemen dan komponen mungkin penyalahgunaan dadah, mungkin penyalahgunaan alkohol yang berlaku dan bukan disebabkan oleh simptom penyakit mental tersebut. Dan juga kalau ada isu kesihatan mental tidak dirawat, kerana mungkin kita rasa ni mengada-ngada, mungkin ni engkau ni tak solat, banyak dosa dan sebagainya. Dan individu tersebut yang bertarung dengan isu sebegini takut dan malu untuk mendapatkan bantuan dan rawatan. Jadi intervensi awal itu tidak diberikan, kemudian makin lama makin mudarat dan inilah tragedi yang berlaku. Jadi jangan menghukum sebab kadang-kadang mungkin disebabkan oleh kita ni yang akhirnya tragedi itu berlaku. Betul. Saya sokong apa yang Puan Anita katakan tadi kan, kalau kita tengok pada berita ataupun kita tengok masyarakat, segelintir masyarakat suka menghukum. Sangat. Belum tahu cerita sebenar dah terus menghukum kan. Betul. Kalau kita tengok yang baru-baru ni, kalau di media sosial tular seorang selebriti dan sebagainya yang mana disahkan ada penyakit ataupun kesihatan mental, masalah seperti bipolar, tapi kita tak tahu sama ada didiagnos dengan pakar ataupun tidak. Tapi mungkin soalan ni Baban sendiri mungkin sebab Baban juga adalah salah seorang survivor, kita katakan, mungkin boleh ceritakan apa simptom, apa juga diagnosis yang perlu sebagai seorang, kita katakan, yang survive daripada bipolar dan sebagainya. Mungkin apa sebenarnya? Okey, first kali yang penting kita jangan self-diagnose. Kita memang boleh dapatkan maklumat macam-macam sekarang semua di hujung jari je. Tapi untuk dapatkan diagnosis yang sahih, kita kena jumpa dengan yang pakar. Kita tak boleh self-diagnose. Kita pun tak boleh diagnose orang lain sebab kita tak ada kepakaran tu. So yang pentingnya memang kena dapatkan diagnosis yang betul daripada doktor ataupun psikologis. Dan antara simptom-simptom dia, sebab yang pentingnya orang kena tahu bipolar disorder ni dia mengalami dua extreme ends dalam spektrum emosi. Kalau dia maknanya depression dan juga mania atau hypomania. Depression ni bila kita punya mood sangat rendah ataupun down, tak semestinya kita sedih, tapi kita kadang rasa nak give up, rasa macam hidup ni dah tak bermakna lagi. Dan kalau hypomania pula, kita macam saya lah contohnya, akan bercakap dengan terlalu laju sebab benda yang lalu dalam kepala saya ni tak berhenti. Idea tu akan datang, tak sempat nak cakap apa-apa pun benda tu dah lalu. So antara penyebab, bukan penyebab, antara akibatnya bila saya buat sesuatu benda tu saya tak habiskan sebab dalam kepala dah fikir nak buat benda lain. Jadi kita terkaitkan pula dengan isu selebriti tadi. Macam mana orang boleh terlintas, oh dia ni bipolar. Kenapa? Sistem bipolar tu sendiri macam mana? Itulah, kita macam Puan Anita cakap tadi lah, kita jangan menghukum orang, kita jangan cakap dengan senangnya yang orang tu ada isu kesihatan mental. Mungkin ada, mungkin tidak, kita tak tahu. Pada saya sendiri pun pernah mengalami situasi yang menyebabkan saya bertindak di luar normal. Saya admit ada satu masa pun saya sampai dah fikir untuk saya dah tak nak hidup lagi. Tapi sebenarnya saya bukan nak mati per se, tapi saya nak apa yang saya rasa, kesakitan, keperitan yang saya rasa tu untuk berhenti. Saya dah tak nak rasa lagi benda lah tu. Saya lebih rela numb, tak ada apa-apa perasaan daripada sakit tu. Dan sakit tu, masalahnya kita tak boleh nak pinpoint dekat mana. Betul. Kalau kita luka dekat tangan, kita tahu luka kat sini, kita letak ubat, baik. Tapi bila luka emosi, luka kat dalam, luka perasaan, satu badan akan rasa sakit tapi kita tak tahu dekat mana punca dia. Mungkin kalau saya nak tambah sikit daripada apa yang Baban katakan tadi, nak mengaitkan semula kepada mungkin selebriti tersebut mungkin kepada rakyat Malaysia saya mohon sebenarnya sebagai Presiden Pengasas dan saya sendiri selaku pejuang sendiri adalah kita
jangan mudah ataupun cepat menghukum. Okey, kenapa kita merasakan bahawa individu tersebut ada bipolar disorder? Mungkin saya cuma nak kupas sikit simptom. Mungkin kita nampak ada simptom impulsivity. Okey, impulsivity ni memang salah satu simptom, tapi banyak sebenarnya simptom ni banyak. Tapi mungkin salah satu simptomnya apabila kita dalam hypomania ataupun manic state, di mana itu adalah satu state yang mungkin kita boleh sampai euforia. Jadi euphoric ya. Di sini ya kita boleh bayangkan graf sebegini. Okey, kita ada satu line, ini adalah normal. Okey, kalau di bawah line ini kita akan jatuh murung. Kalau di atas kita akan menjadi hypomania ataupun mania. Jadi bila kita dalam keadaan ini, macam Baban katakan tadi, ini adalah satu keadaan yang kadang-kadang kita suka sebab kita banyak tenaga, kita banyak idea, tapi kita benda tu semua berlaku dengan sangat pantas. Fikiran laju, cakap laju, kadang-kadang tergigit kiri kanan ni sebab cakap terlampau laju, contoh. Tetapi juga kita boleh menjadi sangat produktif. Kita dapat menyumbang dengan banyak. Tak nak tidur, tak nak duduk-duduk, tak buat apa-apa. Tak boleh tapi tidur. tak boleh. Kita lebih nak sebab energi dia tinggi. Kemudian jadi kita berlakunya impulsivity. Jadi impulsif ni boleh jadi mungkin shopping, belanja semua orang contohnya. Macam di social media mungkin berkongsi banyak benda khususnya juga. Ataupun juga ada simptom kita panggil grandiosity. Grandiose tu mungkin aku rasa aku lagi pandai daripada kau, Baban. Contoh. Jadi grandiosity juga adalah salah satu simptom. Yang penting apabila simptom-simptom ini berlaku adalah keluarga, rakan-rakan sekerja memainkan peranan di mana Baban, aku rasa mungkin kau nak berkongsi sikit dengan aku, mungkin aku dah nampak kau tak begitu ni. So provide that space. Jadi Baban ada tempat untuk dia boleh luahkan. Jadi dia tidak menjadi ke social media, dia tidak menjadi ke mana-mana. So kita grounded in that sense. Jadi ini penting untuk kita fahami ni sebenarnya. Kita jangan orang bertindak sebegitu, kita terus tak menghukum macam ni A, B, C, D dan sebagainya. Kadang-kadang ini berlaku kerana kita merasakan kita lebih daripada Tuhan. Na'udzubillah ya. Jadi kita sebagai insan, kita dah melalui pandemik COVID-19. Ini pentingnya dalam sejarah manusia. Di sinilah perlu berlaku dan hadirnya sifat empathy, sifat compassion, kasih sayang ya. Tidak cepat menghukum, sebaliknya saling bantu-membantu dan saling menyediakan satu ruang supaya sebab kita semua we are all struggling. Betul. Ada ke insan yang tak stres hari ini? Semua orang ada stres. Ya, cuma cara kita mengatasi, menanganinya dan juga sistem sokongan ini yang perlu hadir. Tapi bercakap pasal stigma masyarakat kan, bila kita meluah, ada yang terus menghukum. Betul. Jadi masalah kesihatan mental gila. Betul. Sering diperkaitkan masalah kesihatan mental gila. Betul, bahaya bunuh orang. Ya, betul. Dan sebagainya. Jadi macam mana kita nak stigma masyarakat ni, macam mana kita nak ubah persepsi ataupun stigma mereka ni tentang masalah kesihatan mental ni, bukannya gila. Betul. Inilah dia, this is kita panggil an uphill battle. Kami sendiri pun sebagai Miasa, bayangkan daripada 2016 sampai hari ni masih bercakap benda yang sama. Berulang-ulang kali macam rekod rosak. Tapi penting sebab kita belum mencapai 32 juta penduduk Malaysia ni. Okey, jadi yang paling penting seperti apa yang kita laksanakan hari ini. Kita perlu menormalisasikan perbincangan ini. Kesihatan mental penting, isu kesihatan mental is real, penyakit mental is real. Sebagaimana penyakit lain. Jadi kita kena faham, penyakit mental adalah penyakit. Jadi bila ianya penyakit, sudah tentu ia perlukan rawatan dan rawatan berkesan. Intervensi perlu diberikan. Dan dia bukan satu pendekatan yang mudah ya, dia satu pendekatan yang menyeluruh, yang holistik, yang lama. Dia bukan, Puan Anita berapa lama melalui proses penyembuhan? 2 tahun. Mungkin saya pun 2 tahun. Mungkin 10 tahun, mungkin 3 minggu, mungkin 2 bulan. Jadi kita tak tahu. Semua rezeki masing-masing sebenarnya. Dan juga sudah tentu kalau ikut saintifik, of course kita ada faktor lah. Mungkin faktor risiko bagaimana, faktor penyumbang bagaimana. Jadi yang pertama adalah kempen-kempen mungkin kesedaran, program sebegini sudah tentu memberikan ilmu pengetahuan kepada masyarakat. Daripada apa segilah, media ada peranan, NGO ada peranan, kementerian ada peranan, policy maker peranan besar. Jadi kalau kita boleh invest more in mental health, banyak lagi program-program aktiviti dan juga orang kata program pencegahan ataupun intervensi dapat dilaksanakan di komuniti. Maknanya tak payah nak tunggu buat appointment dekat hospital baru nak dapatkan rawatan ataupun kena buat mental health assessment dan sebagainya. Boleh terus pergi ke NGO di komuniti untuk walk in. Sebab kalau kita contohnya sistem kesihatan kita ataupun sistem kesihatan mental kita sangat terbeban sebenarnya.
tidak mudah untuk kita, okey, saya tahu saya ada isu kesihatan mental, saya nak buat ujian penilaian klinikal contohnya, saya boleh terus ke hospital kerajaan, tak boleh sebenarnya. Tak boleh. Time dia lambat, mungkin sebulan, mungkin 2 bulan. Tapi kalau kita ada dana, lebih baik, lebih banyak, minta maaf, badan-badan NGO yang boleh orang kata menyediakan perkhidmatan sokongan di komuniti. Jadi orang boleh terus mendapatkan bantuan dan juga rawatan. Jadi bagi saya ini penting. Semua orang ada peranan masing-masing, dan kalau kita dapat memainkan peranan ini, sudah tentu lebih ramai orang boleh mendapatkan intervensi awal dan kita dapat menjaga kesihatan mental kita dengan baik. Sebab kita tidak highlight kepada kepentingan penjagaan kesihatan mental. Biasanya kepentingan penjagaan kesihatan fizikal. Bila dah teruk baru nak dapatkan rawatan, benda tu dah teruk, dah pun mudarat. Jadi bagi saya semuanya bermula dengan ilmu, insyaAllah. Tapi kalau kita tengok kan, kalau nak bercakap pasal sokongan dan sebagainya, orang yang ada penyakit ataupun yang mengalami kesihatan mental dan sebagainya, mungkin diorang punya nak step out daripada untuk seek help lah, orang katakan nak mohon pertolongan ni, memang rasa macam susah. Sebab ada yang mengatakan sebab trauma, ada yang kata daripada zaman sekolah aku pernah mengadu dekat kaunselor. Ada juga yang kata kaunselor tak boleh nak percaya. Ada juga yang mengatakan sebuah NGO ataupun sebuah agensi-agensi yang mengamalkan untuk memberi kesihatan consultation pasal mental dan sebagainya, tak boleh percaya. Mereka akan buat orang kata iklan kan, diorang punya agensi dan sebagainya dan sebagainya. Kiranya tak dipercayai lah. Jadi mungkin Baban, macam mana Baban daripada sistem sokongan Baban untuk Baban nak meluas dan sebagainya pada zaman? Okey, saya sangat bertuah sebab family saya walaupun mula-mula tu mereka sendiri pun macam tak percaya, jangan kata dia orang, saya pun tak percaya. Saya ni macam bila dapat diagnosis daripada doktor bipolar disorder type 2, dia macam takkanlah, saya bekerja, saya ada kerja, saya masih berfikiran waras. Macam mana pula saya boleh ada penyakit mental? Tapi itu sebenarnya persepsi masyarakat yang kita kena ubah. Manusia biasa, kita semua manusia biasa. At one point in our life, kita memang akan mengalami tekanan, akan mengalami perasaan yang orang kata di luar normal. Dan kawan-kawan saya juga, saya sangat beruntung, kawan-kawan saya juga sangat memahami. In fact, masa first saya nak sambung apa yang Puan Aita cakap tadi kan pasal mendapatkan rawatan di klinik kerajaan ke apa ke. Masa tu saya dah dalam keadaan mengalami suicidal thoughts. Dan saya pergi untuk dapatkan bantuan, dapatkan rawatan klinik kerajaan. Tetapi saya punya first appointment adalah 3 bulan daripada tarikh yang saya first pergi tu. Masa tu saya dah fikir macam-macam. Jadi kalau saya tunggu 3 bulan tu, wallahualam, saya tak tahu apa akan jadi pada saya. Tapi saya bertuah, saya masih mampu untuk pergi ke swasta. Jadi saya dapat rawatan di swasta dan kawan saya, in fact saya punya first appointment, saya punya kawan yang drive saya pergi ke pergi ke klinik tu. Dan yang penting untuk stigma ni, self stigma tu pun ada. Betul. Itu saya sendiri mengalami dia. Dan untuk mengubah stigma masyarakat, sebab itulah saya menceritakan, berkongsi saya punya kisah sendiri supaya masyarakat semua dapat nampak yang walaupun kita ni ada penyakit mental, kita masih boleh menjalani kehidupan yang normal. Kita masih boleh ada hubungan yang baik dengan family, dengan masyarakat. Kita boleh berjaya dalam kerjaya kita. Saya dulu seorang arkitek. Tapi sejak mengalami itu, saya dah form saya punya company sendiri untuk fokus kepada isu kesihatan mental di tempat kerja. Jadi tak bermakna you ada isu kesihatan mental, you tak boleh berjaya. Dan yang penting sokongan masyarakat, sokongan dari semua pihak sebenarnya. Dia tak bergantung pada, macam orang kata, it takes a village. Semua orang memainkan peranan untuk mengubah persepsi yang sebenarnya menyebabkan orang malu ataupun takut nak dapatkan rawatan. Pada mereka yang mungkin ada rasa simptom dan sebagainya tentang masalah kesihatan mental, jadi perlu untuk meminta pertolongan ataupun memohon pertolongan bimbingan atau daripada pakar sebenarnya, Puan Aita. Betul. Kita kan bila kita bercakap tentang meminta bantuan ni, dia bukan sesuatu yang mudah. Dan saya
memang nak menekankan ini sebab satu, nak meminta bantuan itu je dah susah sebab kita rasa kita membebankan orang. Betul. Dua, apatah lagi bila ia adalah sesuatu penyakit yang stigmanya sangat tinggi. Iaitu penyakit mental. Kalau kita ada sakit lain mudah sebenarnya. Tapi sebab dia penyakit mental, kita tahu tanggapan persepsi masyarakat itu secara menyeluruh ataupun secara general memang negatif. Betul. Jadi kita sendiri, macam Babang katakan tadi, kita sendiri internalize stigma tersebut. Jadi itu yang menyebabkan ia sukar. Sudah tentu langkah pertama untuk kita nak mendapatkan rawatan, kita boleh meluahkan kepada orang yang tersayang ataupun rakan yang kita percayai contohnya. Ataupun kalau kita terus nak membuat ujian penilaian klinikal, kita boleh terus ke klinik kerajaan, kita boleh ke klinik swasta, kita boleh buat mungkin DAS test juga boleh, tapi itu bukan clinical diagnosis ataupun assessment lah. Dia lebih kepada orang kata bukan clinical, tetapi at least kita ada a certain gauge of kita punya mental state bagaimana. Tapi dalam tempoh 2 minggu lah. Maknanya pada waktu ni ada 21 soalan dalam DAS test tu. Kita boleh google je sebenarnya, ada DAS test tu di internet contohnya. It's a standardized test. Okay. Dia ada 21 soalan dan kita jawab dan kita akan dapat keputusan untuk depression, anxiety dengan stress level kita. Jadi kalau kita buat dan keputusan dia teruk ataupun sangat teruk, dan kita boleh print, bawa pergi terus ke klinik kesihatan ataupun hospital contohnya, dan kita buat penilaian klinikal. Dan daripada situ pakar psikiatri ataupun pakar psikologi ataupun doktor, ya, legally doctors can also assess. Tetapi mungkin di Malaysia ni kita mungkin kurang confident disebabkan oleh kita mungkin kita tidak dilatih sepenuhnya tentang kesihatan mental, tapi boleh sebenarnya. Jadi mereka, doktor-doktor ni, pakar-pakar ni boleh membuat clinical assessment dan kemudian akan memberikan kita diagnosa klinikal kalau kita ada penyakit mental. Dan daripada situ kita tahu bagaimana the next step. Okay, apa yang kita harus lakukan selepas ini? Kita dah tahu, okay, aku ada anxiety, aku ada depression, aku ada bipolar disorder, aku ada schizophrenia disorder. You know, what do I do next? Jadi ini penting sebenarnya. So bila kita dah tahu, baru kita faham, okay, sebenarnya ada benda yang tak kena. Okay, now I know what it is. Aku boleh melalui langkah yang seterusnya. Tapi yang penting, tuan-tuan dan puan-puan, ya, jangan box ourselves into that diagnosis. Sebab itu akan terhadkan diri kita kepada proses penyembuhan yang efektif. Kita akan rasa, okay, I am my diagnosis, I am my symptoms. Jadi itu menjadikan kita terhad. You will feel trapped within your diagnosis. Itu menjadikan kita merasakan kita tak boleh keluar daripada diagnosa itu ataupun daripada simptom-simptom tersebut. Kita boleh. Janji Allah itu pasti. Semua penyakit ada ubat kecuali mati. Yang penting kita usaha, ikhtiar, kita cuba segala perkara untuk melalui proses penyembuhan itu dengan sokongan, dengan pendekatan yang menyeluruh, dengan hobi-hobi, jaga tidur, makan, segala-galanya. Dia bukan mudah, tetapi semua orang mampu, insyaAllah. Kata. Tapi kalau kita cakap tadi kan pasal sokongan sekeliling, ada yang kata daripada kalau kita lah individu, kita bekerja, kan ada tekanan, stres bekerja dan sebagainya. Kalau yang bersekolah pun ada kadang-kadang. Daripada kecil lagi pun kadang-kadang kita dah dinormalisasi dengan stres ni sebenarnya. Jadi kalau macam kita nak, macam mana kita nak kata untuk tangani stres di tempat kerja tu macam mana? Sebab kadang-kadang ada yang berkata macam stres kat kerja, nanti balik tidur, nanti ulang rutin yang sama je. Buat apa nak fikir banyak kan? So, jadi tapi itu adalah permulaan untuk masalah kesihatan mental yang lebih teruk. Betul. Jadi macam mana kita nak tangani stres? Okay, jadi penting untuk kita, dia begini, ya. Stres, dia ada stres yang bagus, dia ada stres yang tidak bagus. Okey, yang penting untuk kita tahu bila kita dalam keadaan stres yang bagus, bila kita dalam keadaan stres yang tidak bagus. Stres ni is a good thing. It's actually something positive. Walaupun orang selalu mengaitkan stres ni negatif. Dia bagus kalau tak ada stres, kita tak boleh hit the KPIs. Kita tak boleh habis program talk show ni. Dia perlu ada stres. Saya stres kan? Sudah tentu stres nak tanya, stres tak aku soalan aku betul ke tak? Aku faham ke tak apa yang panel cakap dan sebagainya. Sudah tentu. Dengan hadirnya stres, you can finish the job. Betul. Tapi kita nak kena tahu bila kita dah capai stres yang optimum, dia akan meredup sebenarnya. Okay, so bila kita dalam keadaan bad stress, kita sudah ada kecenderungan untuk dapat isu kesihatan mental, ya. Jadi di sini yang kita nak tahu macam mana nak mengatasinya. Sudah tentu kena ada mekanisme untuk berdaya tindak dengan baik. Mungkin tidur rehat
Dah tahu hari ni ada talk show, tidur pula 2 pagi. Macam mana? Mengundang kan tu. Mengundang sebenarnya. Jadi sudah tentu kena ada cara untuk kita tahu menangani. Okey, teknik relaksasi itu adalah satu teknik yang perlu dipelajari, iaitu teknik pernafasan. Wanita kita hari-hari bernafas, apa ke benda ni teknik pernafasan dia. Betul? Betul. Bila kita tahu bagaimana nak melaksanakan, kita panggil deep breathing exercise dengan efektif, bila kita punya badan dalam fight and flight mode yang stres ni, kita boleh break sebenarnya. Jadi daripada Syahira nervous, mungkin jantung berdegup laju, bernafas, teknik pernafasan yang betul boleh terus tenang. Betul. Boleh terus calm. Betul? Jadi ini penting. Teknik relaksasi ni ada banyak cara, tetapi latihan pernafasan bagi saya personally sangat efektif bagi saya. Jadi kalau saya, sebab saya memang ada panic disorder, jadi saya mudah panik. Jadi bila saya dapat melakukan teknik pernafasan dengan baik, saya boleh kekal tenang, kembali tenang, keluar daripada stress mode tersebut. Jadi itu satu. Keduanya, kita perlu ada cara-cara lain. Maknanya okey dah stres, balik rumah, apa coping kita? Nak tengok Netflix ke, meluangkan masa dengan keluarga ke, eat my favorite food ke, my favorite drink ke, berkongsi dengan suami yang tak larat nak dengar dah ke. So there must be a support system, there must be effective coping mechanisms. Jadi ini perlu kita hadirkan. Kemudian sudah tentu ada rakan-rakan di tempat kerja untuk bantu. You must have at least one person, satu individu di tempat kerja yang boleh menjadi sounding board, yang boleh menjadi sistem sokongan kita. Seorang pun cukup lah. Kemudian di tempat kerja juga hadirkan mungkin tempat-tempat yang kita boleh pergi kalau kita tengah stres, kita tengah overwhelmed, maybe overthinking, mungkin ada suicidal thoughts, mungkin tengah panic, nervous, anxious. Banyak ni emosi, bimbang, risau, resah, gelisah. Kemana kita nak pergi? Aku pergi surau, aku ambil wuduk, aku pergi gym, aku minum kopi kat bawah, kemana aku nak pergi? Jadi hadirkan all these things. Dan kalau kita dapat kumpulkan semua ni, insyaAllah pasti ada satu benda that works for us. Jadi sebab tu kena bina sistem sokongan, kena bina hobi, kena bina coping mechanism, kena sediakan. Dan insyaAllah sudah tentu benda yang paling fundamental, tidur rehat cukup, makan tepat waktu, berehatlah, self-care, meluangkan masa berkualiti bersama dengan keluarga, rakan-rakan dan sebagainya. Jadi these are fundamental things. Okey, kalau macam Baban sendiri kan, kita lihat daripada pengalaman Baban sendiri menghidap one of the bipolar symptom dan sebagainya. Mungkin di tempat kerja macam mana Baban sendiri tangani sakit tersebut ketika berada di tempat kerja? Kalau kat tempat kerja tu selalunya saya, macam Puan Aida cakap tadi, teknik pernafasan tu penting. Once dah start rasa macam tak kena je, bernafas tu penting. Betul. Itu memang sangat-sangat penting sebab itu paling asas sekali. Biasanya kalau stres kat tempat kerja, saya tak soft dekat tempat kerja. Keluar dari tempat kerja. Kena keluar. Sebab kadang kita perlu keluarkan diri kita daripada keadaan yang menyebabkan kita triggered ataupun stres. Jadi sama ada kita keluar dari tempat tu, kita pergi tempat lain untuk bertenang sekejap, kemudian datang balik, ataupun kalau dah sedang balik rumah, buat sesuatu yang memang membuatkan kita happy. Masa awal-awal saya pergi terapi dulu, doktor saya suggest buat journaling untuk menulis kita punya emosi hari-hari. Tapi saya ni malas. Malas nak menulis, malas nak yelah, kadang-kadang tulis hari ni dalam buku lain, lepas tu buku tu hilang entah mana, cari lagi kat tempat lain. So apa yang doktor saya pesan, ada dua benda. Satu, buat benda yang buatkan kita happy, yang menaikkan semangat kita. Dan yang kedua, buat sesuatu, cari your life purpose, cari tujuan you hidup, sebab itu akan motivate you untuk get better, untuk baik, dan untuk orang kata, sebab bila kita tolong orang lain, secara tak langsung kita tolong diri kita sendiri. Dan kalau berbalik pada yang journaling tadi tu, journaling tu saya dah malas sangat nak buat kan. So pesan yang pertama tu, buat sesuatu yang buat saya happy. So saya buatlah makeup. Sebab makeup tu pun, sebab bila saya mengalami hypomania tu, racing thoughts kan. So bila saya buat makeup, dia akan mengajar saya untuk slow down, buat satu-satu. Basic foundation dulu, lepas tu lepas tu eyeshadow. Ajar saya untuk fokus dan train saya punya otak ni supaya slow down.
dalam keadaan macam tu. Dan kalau yang kedua pula, find your life purpose. Sebab itulah sekarang saya memang openly dan actively berkongsi kisah hidup saya supaya dapat membantu orang lain, supaya jangan terlalu takut untuk stigma untuk mendapatkan bantuan ataupun untuk even untuk mengaku sendiri pun kita ni ada masalah. Sebab apa tadi Puan Aida kata kita jangan boxkan diri kita, masukkan diri kita dalam satu box kan. Sebab macam saya ada penyakit bipolar disorder, tapi bipolar disorder tu bukan saya. Betul. Dia bukan karakter saya. Dia adalah penyakit yang saya ada, tapi benda tu tak define siapa diri saya. So itu yang kita kena faham. Cantik ayat tu, saya suka ayat tu. Tapi kan kalau kita cakap pasal support system, kadang-kadang kita yang ada sakit ataupun masalah kesihatan mental ni rasa dia ni tak rimas ke kalau aku cakap dengan dia? Dia ni tak rimas ke? Dia betul, dia dengar ke aku? Dan kalau kita ikut perspektif orang yang mendengar tu pula, mereka kata, kenapa dia ni semua benda nak cerita dekat aku? Semua benda nak cerita dekat aku. Aku ni bukannya berkawan baik aku ke apa ke? Macam mana kita nak, nak bagi tahu dekat dia, please dengar. Tolong jadi pendengar saya. Saya sangat memerlukan sebab kadang-kadang orang yang mengalami masalah kesihatan mental, dia orang nak orang yang mendengar. Betul kok sebagai itu. Jadi macam mana kita nak? Okay. Thank you very much. Terima kasih Syaila atas soalan ni. Saya rasa yang penting di sini adalah apabila kita nak menyokong, kita jangan pakai rescuer hat kita panggil sebab kita selalu rasa bila orang itu meluahkan, kita nak memberikan solusi. Itu bukan peranan kita. Jadi bila kita rasa kita perlu, peranan kita adalah untuk memberikan solusi, sudah tentu kita rasa stres. Betul. Sudah tentu kita rasa terbeban. Tapi kalau kita tahu rakan kita, orang yang tersayang hanya nak berkongsi cerita, macam kita sembang-sembang lah. Jadi kalau kita tahu dan faham ini, mungkin kita tidak akan rasa sangat terbeban. Now, kepada individu yang cuba nak meluahkan pula, kita jangan meluahkan kepada anyone. Maknanya kita perlu pilih insan yang kita nak berkongsi. Jadi sudah tentu kalau kita memilih, pasti insan yang kita kongsikan itu adalah orang yang kita percayai. Sudah pasti insan itu adalah insan yang sebenarnya mahu membantu kita. Tetapi of course, sebagai seorang manusia, lama-lama kita akan rasa terbeban sebenarnya. Jadi, kalau boleh kita juga luaskan sistem sokongan itu supaya tidak terhadkan hanya kepada seorang individu, tetapi mungkin beberapa individu. Dia begitu sebenarnya. Jadi, ini mungkin juga salah satu perkara yang saya boleh kongsikan adalah bila kita nak mendengar ni pun, kita perlu hadirkan suatu sifat yang kita panggil, ada sifat empathy, ada sifat compassion. Maknanya kita juga nak membantu daripada segi mungkin jom kita pergi jalan-jalan, jom aku bawa pergi kelas-kelas ke contohnya, jom kita pergi gym, lakukan aktiviti bersama. Jadi dia perlu ada action. Jadi bantu tu bukanlah nak memberikan solusi, tapi bantu daripada segi melakukan sesuatu perkara daripada perspektif apa yang kita panggil berjemaah. Dalam keadaan yang berjemaah itu penting sebenarnya. Jadi individu itu tidak ditinggalkan seorang-seorang. Dia dah berasa kesorangan dengan simptom tersebut. Lepas tu dia dah berkongsi, kita pula buat macam tak tahu. And it doesn't mean kita perlu berada di situ 24 jam 7 hari seminggu. Tetapi cukuplah dengan kita berkata, kalau kau nak berkongsi, aku ada di sini. Dia begitu. Jadi bukan 24/7. Kita juga perlu menjaga kesihatan mental kita supaya kita dapat terus menyokong orang tersayang dengan lebih baik dan juga efektif, insyaAllah. Macam Baban sendiri, mungkin pandangan Baban pula tentang tadi tu, kalau kita kata pasal sistem sokongan, macam mana pula dengan sistem sokongan Baban sendiri ketika mengalami sedemikian kan? Jadi mungkin Baban rasa sedikit macam tak naklah cerita kat dia ni, takutlah. Ada ke rasa macam tu? Saya ada 2 orang best friend yang memang saya boleh cerita apa saja. So itu tapi saya faham yang tak semua orang beruntung macam saya. Ada support system yang macam tu. Sebab saya pernah ada seorang yang saya tahu dia sampai masuk ward disebabkan penyakit mental dia. Tapi sepanjang dia dekat ward tu tak ada seorang pun yang datang tengok dia, tak ada seorang pun yang macam mengambil berat pasal dia. Tapi memang tak boleh nak buat apa sebab dia memang seorang. Jadi yang penting ialah dalam keadaan macam tu memang kita akan sentiasa rasa seorang diri. Masa itulah macam-macam fikiran yang akan datang, yang buruk, fikiran yang buruk akan datang. Dan yang itulah masalah utamanya, kita perlu ada seorang yang boleh mendengar
bukan untuk menyelesaikan masalah, tapi mendengar untuk memahami. Yang penting kita set aside apa-apa kita punya prejudice, apa-apa kita punya preconception about apa-apa benda pun, kita punya kepercayaan, kita punya agama ke apa ke, letak tepi. Sebab macam masa saya mengalami suicidal thought, saya bukan tak tahu yang apa bunuh diri itu satu dosa besar. Saya tahu. Tapi sakit dia tu menyebabkan sampai terfikir yang mati tu adalah lebih baik. Jadi kita jangan menghukum. Orang tu bukan tak tahu yang apa yang dia buat tu mungkin membahayakan diri sendiri. Dia tahu. Tapi pada dia tak ada jalan keluar yang lain selain daripada tu. Jadi kita kena berempati, kena memahami. In fact, kita tak perlu pun memahami sedalam-dalamnya. Tapi kita cukup sekadar kita orang tu tahu kalau dia perlukan kita ada. Saya faham. Tapi kan kalau kita lihat, ada yang saya lihatlah kadang-kadang, adakah disarankan pada mereka yang mungkin mengalami masalah kesihatan mental ni untuk membuat journaling, bila kita kata pasal journaling tadi tu. Journaling dia di social media. Maksudnya diluahkan semuanya di social media. Kiranya orang lain yang tak kenal dan sebagainya boleh lihat apa yang diluahkan dan sebagainya. Adakah itu benda yang disarankan? Okey. Satu yang disarankan. Okay. Saya pun banyak melihat ini berlaku sebenarnya, tapi juga mungkin ada dua kemungkinan. Satu, mungkin dia tidak ada sokongan. Jadi dia tak ada outlet lain untuk dia nak bagi tahu orang, look, I'm in pain, I need help. Aku perlukan bantuan. Jadi keduanya, it is a cry for help sebenarnya. Tak ada Syahira nak ke berkongsi masalah peribadi di social media, tak kan? Jadi kalau orang meluah tu pasti bersebar. Tak ada orang yang nak luahkan tentang ni masalah aku 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10. Kita bukannya nakkan simpati, kita nak bagi tahu I'm in pain, aku dalam kesakitan yang engkau tak nampak. Tapi itulah orang-orang kata attention seeker. Seeking for help. Seeking for attention for help. Betul. Itu sebenarnya yang berlaku. Macam saya katakan, tak ada insan yang nak berkongsi meluahkan masalah peribadi di social media. Orang perlukan bantuan, kita pula tidak mahu membantu. Individu tu tak ada sistem sokongan. Jadi moga-moga mana tahu ada insan yang memahami, reach out kepada individu tersebut, individu tu dapat bantuan. InsyaAllah. Kita fikir baik-baik, doakan untuk insan tersebut. Dalam social media there is such a thing as adab. Betul. Jadi saya harap kita boleh, dah 2024, Come on. netizens, takkan kita nak better, terus please. do better, please. If you know better, you must do better. Jadi saya harap ialah program-program seperti ini penting sebenarnya, supaya kita dapat, orang kata, saling ingat mengingati, saling nasihat menasihati. Kadang-kadang mungkin kita tidak nampak diri kita, mungkin macam Babang katakan tadi, tapi ada 2 best friends, alhamdulillah. Tahniah best friends. Salam. Dia Moga-moga orang je yang boleh layan drama saya. drama. Tapi penting sebenarnya sistem sokongan. Bagi saya ia adalah satu faktor pelindung yang bagi saya sendiri pun sangat utama. Alhamdulillah. Cakap pasal social media tu, saya rasa sekarang ni punca utama dia adalah tak ada accountability. Sebab bila kita komen, kita anggap orang tu tak nampak kita, orang tu tak kena kita. So kita tak ada apa-apa konsekuens atau tak ada apa-apa akibat. Kita tak nampak akibatnya sebenarnya berlaku pada orang yang kita komen yang macam-macam tu. So itu yang kita kena jaga, sebab tak ada benda yang kita buat dalam dunia ni yang tak ada efek pada orang lain. Setiap benda yang kita buat tu. Sebab tu ayah saya suka cakap, buat apa kau suka, asal jangan menyusahkan orang lain. Hikmah kata orang tua. Jadi kita pun dah berada di penghujung rancangan dan sebagainya. Mungkin sedikit kita katakan mungkin daripada Puan Anita dan juga Baban sendiri, sedikit nasihat untuk mereka yang tengok kita punya program Buat Bicara ni, untuk mereka yang mungkin tak sedar dalam diam dan mereka mengalami masalah kesihatan mental. Boleh. Okay. Jadi mungkin sedikit daripada saya, seorang individu sendiri yang dah 10 tahun ini berjuang dengan penyakit mental, isu kesihatan mental, adalah despite kesukaran, cabaran-cabaran, mungkin severity of the condition, anda boleh sembuh sebenarnya. Jadi kalau macam Babang kongsikan tadi, bila kita dalam keadaan teruk, mungkin pemikiran untuk mengakhiri kehidupan itu hadir sebagai simptom. Tahu bahawa ia bukan disebabkan oleh kita, macam Babang katakan tadi, kita tahu bahawa tidak boleh dalam agama, tapi kita bukan sebenarnya nak mati, tapi kita nak mengakhiri kesakitan yang kita hadapi. Jadi kita semua ada peranan. Jadi kepada anda yang perlukan bantuan, bolehlah telefon ataupun reach out kepada Miasa. Talian kami 24 jam 7 hari seminggu, 1800
1866. InsyaAllah jaga diri. Please take care of each other. Okay, saya sebenarnya lebih kepada mereka yang sedang orang kata fighting in silence, yang dalam diam dia sebenarnya tengah mengalami kesakitan yang dia sendiri tak tahu nak luahkan macam mana, nak dapatkan bantuan macam mana. Yang penting kita kena admit pada diri sendiri yang kita ada masalah, dan bila ada masalah tentu ada penyelesaian, kita kena pergi cari penyelesaian tu. Sebenarnya benda tu back to basic, back pada diri kita sendiri, kita nak baik atau tak. Betul, dalam keadaan depresi ataupun dalam keadaan anxiety tu kadang-kadang pemikiran kita tu di luar normal, tapi sebagai orang yang masih boleh berfikiran waras, kita bertanggungjawab terhadap kita punya kesihatan sendiri, termasuk kesihatan mental. Dan yang penting, treat each other with kindness and compassion. Compassion tu penting. Kita tak berada dalam situasi orang tu, jadi kita tak boleh menghukum dia, sebab kalau kita dalam situasi tu, mungkin kita akan melakukan sesuatu yang lebih teruk, kita tak tahu. Betul. So, kita be compassionate with each other, treat each other with kindness. Baik, terima kasih Puan Anita dan Terima kasih. juga Baban. Thank you so much for coming to the Terima kasih studio. jemput. Dan saya rasa untuk perisian ataupun kupasan yang telah pun dibicarakan oleh Puan Anita Abu Bakar, Presiden dan juga pengasas Miasa Malaysia, dan juga Baban ataupun Ahsan daripada Storytelling Recover Now PLT, semestinya memberikan kita kata pandangan yang sangat holistik tentang masalah kesihatan mental di Malaysia. Jadi itu saja untuk episod pertama pada kali ini, yang mana kita kupaskan untuk masalah kesihatan mental di Malaysia, dan teruskan bersama dengan kami di Kongsi Kisah untuk episod seterusnya. Assalamualaikum, saya Syahira Harish. Bye-bye.